Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Majlis Kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 akan diadakan petang ini dengan tumpuan utama majlis di Jamiah Hassanal Bolkiah. Bagi memastikan majlis berjalan lancar, Jawatankuasa Kerja Acara Keagamaan petang kemarin membuat tinjauan persediaan bagi acara tersebut. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan, dan yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Selain tumpuan utama di Jamiah Hassanal Bolkiah, acara keagamaan juga akan diadakan di masjid-masjid seluruh negara. Para penduduk di negara ini yang beragama Islam dialu-alukan untuk sama-sama hadir ke majlis berkenaan. Penggunaan pingat kerja lama PKL merupakan pengiktirafan dan penghargaan atas jasa bakti dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Sebukan itu, 26 pegawai dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan menerima PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Majlis diadakan di Kementerian Pertahanan Bolkiah Garrison. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jana Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Juga mengadakan majlis penyampaian pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Penyampaian pingat kepada 37 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Muhammad Yunus bin Haji Yusof Haji Abdul Hamid, Jabatan Kofa. Sementara itu, 13 warga Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menerima pingat kerja lama PKL. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 12 orang pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan bagi musim haji tahun ini selamat pulang ke tanah air malam tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan yang diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, telah berada di Arab Saudi bagi membuat persiapan awal bersama pihak-pihak berkenaan di Kerajaan Arab Saudi sebelum ketibaan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam ke Tanah Suci. 345 pelajar Sekolah Menengah Arab lelaki-lelaki Hassanal Bolkiah
yang berjaya dalam peperiksaan sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB dan BCGCE peringkat A bagi tahun 2022 diraih pada Majlis Haflut Takharuj ke-29. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis antara lain bagi memberigakan dan memartabatkan pendidikan Islam dan Arab kepada masyarakat serta menzahirkan kesyukuran dan penghargaan atas kejayaan para pelajar. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah anugerah khas dan hadiah pelajar mithali. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Dikurniakan dan diterima sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan satu anugerah yang sangat bermakna bagi para penerima sijil taraf kerakyatan. Bagi mereka, pengurniaan tersebut meningkatkan lagi semangat patriotisme dan ingin berbakti kepada raja, bangsa dan agama. Junjung kasih kepada Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas kurnia kami sebagai rakyat Ke-Bawah Duli. Bersyukur, terharu dan junjung kasih kepada Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurniaan kerakyatan kepada anak saya. Berbakti pada negara, agama yang penting. Aku berasa amat gembira sekali dan juga merasa bangga akan sentiasa taat setia kepada negara dan juga ingin membuatkan barang-barang yang dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Seminar tenaga bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 berakhir dengan perkongsian mengenai aspek teknikal, peraturan, kaedah pembiayaan dan pembangunan kapasiti berkaitan peralihan tenaga. Melalui seminar tersebut, peserta berpeluang menjalinkan hubungan dan bertukar-tukar pandangan dengan para profesional dan pemimpin dari pelbagai bidang. So the climate policy to enhance the policy coherence so that the ASEAN countries will address the mitigation action that really can also at the same time achieve the global aims that to remain the global temperature at the 1.5 degrees Celsius. It gives me an opportunity to see how renewable energy can be implemented in Brunei. And by hearing the research and strategic plan from overseas speakers, it gives me an idea and be open to how Brunei tackling sustainability goals. So basically, what I'm hoping to see, especially in the Brunei context regarding renewable energy, is that since I'm doing an organic waste management, so I'm trying to convert food waste into valuable resources. So I think that can be implemented in Brunei. Pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu atau syarikat yang meninggalkan kenderaan terbiar terlalu lama.
Amaran tersebut dikeluarkan berikutan masih terdapat kereta-kereta terbiar termasuk di kawasan-kawasan letak kereta dan tanah-tanah kerajaan khususnya di daerah Tutong. Menerusi projek kebangsaan pembersihan kenderaan terbiar seluruh negara, ringkasnya AVNP, bahagian pelaksana dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong bersama Jabatan Pengangkutan Darat mengambil tindakan ke atas para pemilik kenderaan yang terbiar terlalu lama di kawasan letak kereta bangunan Haji Muhammad Zain dan anak-anak di daerah Tutong. Semasa operasi sepadu di kawasan letak kereta bangunan Haji Muhammad Zain dan anak-anak di daerah Tutong, 3 buah kenderaan didapati terbiar. Berikutan penemuan itu, surat makluman dan notis dikeluarkan kepada pemilik kenderaan. Menyarankan kepada pemilik kereta yang meninggalkan kenderaan mereka yang terlalu lama untuk memindahkan dengan segera bagi mengelakkan dikeluarkan tindakan-tindakan yang selanjutnya. Projek kebangsaan AVNP dilaksanakan bagi memastikan pematuhan akta kesalahan-kesalahan rampaian Penggal 30 Pindaan 2021. Mana-mana individu, orang awam atau badan-badan syarikat, terutama sekali bengkel-bengkel membaik pulih kenderaan diingatkan untuk sentiasa mematuhi akan peraturan dan undang-undang yang ada di negara Brunei Darussalam. 6 mahasiswa dan mahasiswi Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB terpilih mengikuti perkemahan kepimpinan Belia Borneo 2023. Aktiviti tersebut akan bermula 15 Julai hingga 30 Julai 2023 di Universiti Mula Warman, Samarinda, Indonesia. Menerusi program berkenaan, para pelajar akan didedahkan dengan aktiviti berbentuk kepimpinan, kuliah umum serta aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan. Program Jeraiwara bersempena pengambilan baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2024 diteruskan lagi di Mahad Islam Brunei Tutong. Lebih 80 pelajar dari Mahad Islam Brunei dan sekolah-sekolah agama terpilih di daerah Tutong menghadiri Jeraiwara tersebut. Antara pengisian Jeraiwara pengenalan latar belakang Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan juga mempromosikan pengambilan pelajar baharu iaitu peringkat menengah. Jeraiwara antara lain bertujuan memaklumkan orang ramai mengenai pengambilan pelajar-pelajar baharu ke institut berkenaan sebagai sebuah institusi ilmu Al-Quran yang mampu melahirkan hufaz Al-Quran. Pendaftaran bagi pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 institut berkenaan masih dibuka sehingga 19 Ogos 2023. Kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan berwarna kuning, ungu dan hijau yang ketika ini beroperasi di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong akan berpindah semula ke bahagian kad pengenalan Pejabat Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Daerah Tutong. Pemindahan tersebut akan bermula pada hari Isnin 17 Julai 2023. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam siaran akhbarnya turut memaklumkan kaunter-kaunter pendaftaran bagi kad pengenalan hijau yang ditempatkan di Dewan Pengiran Lela Cetria Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Daerah Brunei dan Muara dan kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan kuning, ungu dan hijau di lantai bawah Pejabat Cawangan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Belait adalah masih dikekalkan. Untuk sebarang maklumat lanjut, hubungi email info@immigration.gov.bn atau di talian 422-1251 semasa waktu bekerja. Dalam merealisasikan hasrat negara menjadi negara zikir, rakyat dan penduduk negara ini perlu sama-sama berganding bahu mencapai hasrat tersebut. Ia boleh diterjemahkan dalam setiap kehidupan seharian sama ada dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
indahnya agama Islam dan hebatnya kitab suci Al-Quran itu mampu menerangi segala-galanya yang ada di dalam dunia ni. Marilah sama-sama kita ni berganding bahu untuk sama-sama kita ni berusaha mencapai apa yang dihasratkan oleh ke bawah duli yang maha mulia, menjadikan negara kita ni sebuah negara zikir. Pendidikan sembahyang yang mana ianya harus disemai dari kecil lagi. Jadi di sini impaknya bagi sesiapa yang memelihara sembahyang dari kecil, kita ni pelihara dari segi rukun-rukunnya, penghayatannya dan juga khusyuknya. Jadi insya-Allah sembahyang itu pasti akan mencegah kita ni dari perkara mungkar dan juga keji. Dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk beriman kepada Allah sekaligus mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan, kerosakan dan lain-lain amalan yang tidak baik. Dan tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat dan di bawah pemerintahan dan kepimpinan serta kebijaksanaan baginda, negara Brunei Darussalam akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Sekurang-kurangnya 50 kaki tangan dan pengurusan Hengi Industries Senderan Berhad menyertai kempen derma darah kali kelima syarikat berkenaan. Majlis yang diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha berlangsung di bangunan pentadbiran Hengi Industries Pulau Muara Besar. Pada kempen tersebut, sebanyak 50 pain darah berjaya dikumpulkan. Di bawah tema Give Blood Save Life, kempen darah antara lain bertujuan membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. 38 kotak daging itik mentah tanpa permit import halal dijumpai semasa operasi bersepadu di pos kawalan Sungai Tujuh, Kuala Belait. Operasi turut menahan sebuah kenderaan warga negara asing yang disyaki membawa barang tegahan berkenaan. Kesemua daging itik mentah tersebut dirampas dan kes diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Akibat membuang minyak dan sampah pelbagai jenis di tempat awam, 3 buah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021. Ketiga-tiga buah syarikat tersebut iaitu Suntec Radiator Repair and General Workshop dikenakan kompaun RM2,000, Yomoto Transportation Services dikenakan kompaun RM1,000 dan Kahwat Car Air Conditioning and Car Services dikenakan kompaun RM500. Ketiga-tiga buah syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan juga kawasan awam. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021 penggal 30 meninggalkan atau meletakkan barang di sebuah kawasan tanpa kebenaran yang sah. Kesalahan didapati semasa pemantauan harian unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Syarikat tersebut dikenakan denda kompaun RM500.